Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan tengok penerangan tentang aktiviti makmal 1A, pemindahan elektron pada satu jarak. Sebenarnya saya dah rakam dan dah upload video berkaitan dengan eksperimen ini 3 bulan yang lalu saya rasa. Kalau nak tengok boleh tengok pada link yang saya akan berikan nanti. Okey, so ini sebenarnya saya dah rakam dah, video ni dah memang ada dekat dalam channel saya tu. Kemudian kita saya ada tulislah step by step dan saya ada sebut juga apa yang perlu buat, apa yang tak perlu buat, semua tu boleh tengok. Okey. So now saya akan cuba terangkan apa yang berlaku sebenarnya dalam tube U ni. Okey. So seperti yang kita tahu, dalam tindak balas ini, bila cakap tentang redox bermaksud akan ada bahan yang mengalami pengoksidaan, akan ada bahan yang mengalami penurunan. Sebab redox tu apa? Redox adalah satu tindak balas di mana pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak. Okey. So bila you dapat soalan, you tengoklah. Okey, macam dalam kes soalan ini, kita ada larutan kalium iodida. Okey. Dan kita ada larutan kalium manganat 7 berasid. Okay, kita tengok pada larutan kalium iodida ni. Iodida ni I negatif. Okey. Siapa yang dalam larutan kalium iodida yang memainkan peranan, itu sebenarnya ion iodida tu. Kalium tu hanyalah ion pemerhati, ion penonton, spectator ion. Okey. So ion iodida ini apa yang akan berlaku? Dia daripada ion, dia nak jadi molekul dia semula, iaitu I2, iodine. Okey, nampak tak negative charge ini? Okey, nak mudah ingat ni, saya nak bagi tips untuk mudah ingat. Ion iodida akan derma. Nampak negative charge, so tolak 1 elektron. Kenapa saya tulis 1 elektron? Sebab charge dia 1 negatif. So saya telah tulis 1 elektron. Okey, cuma seperti yang kita tahu, kumpulan 17 ni, dia tak boleh wujud sebagai monoatom. Dia mesti duiatom. So, kalau kita nak hasilkan 2 atom iodin yang akan bergabung membentuk molekul iodin, kita perlu 2 ion iodida. So, kalau tadi 1 ion iodida derma 1 elektron, bermaksud 2 ion iodida akan derma 2 elektron. Okey. So, kalau kita tulis persamaan ini, dia akan jadi 2 I negatif, arrow I2. Okey. Elektron ini kita akan pindahkan ke kanan. Kenapa kita nak pindah ke kanan? Sebab orang kimia ni dia tak suka negatif-negatif ni. Not a very good vibe. So, dia letak sebelah kanan. So, ini dipanggil setengah persamaan. Apa tindak balas ni? Kalau iodida dah derma elektron, setengah persamaan pengoksidaan. Kenapa setengah persamaan pengoksidaan? Sebab ion iodida tadi derma elektron. Kalau tak ingat balik, boleh tengok balik video. Pengoksidaan berlaku apa ni? Derma elektron, dia hilang elektron. So, ion iodida tadi dia derma elektron, maka ion iodida telah mengalami pengoksidaan. Dan ion iodida juga dikenali sebagai ejen penurunan. Okey. So, kita dah nampak yang itu. Kita dah nampak dah proses tu. Alright. So, lepas tu kita kena tengok dari segi pemerhatian. Kalau perasan ni, buku teks ni sangatlah cantik. Warna larutan ini adalah asalnya tidak berwarna. Kalau you tengok dalam video saya tu pun, dia memang tidak berwarna larutan kalium iodida ini. Okey, asal dia, pemerhatian dia, warna asal adalah tidak berwarna dan akan bertukar menjadi warna perang. So, dalam pemerhatian itu, you boleh tulis larutan tidak berwarna bertukar menjadi perang. So, inference-nya, sebabnya iodin telah terbentuk. Sebab warna perang tu menunjukkan siapa? Menunjukkan iodin itu telah terbentuk lah. Okey. So now tadi ni ion iodida dah derma elektron, betul tak? So elektron itu akan bergerak daripada elektrod ini dalam wayar sampai ke elektrod Y ni. Okey. So elektrod Y ini tercelup dalam larutan kalium manganat 7 berasid. Okey. So, dekat sini kita ada ion manganat 7 berasid. Okey, kita ada ion manganat 7 berasid. Ini ion manganat.
Bila berasid seperti yang kita tahu daripada chapter acid base, berasid maksudnya ada ion hidrogen. Tadi ion iodida dah derma elektron. Agak-agaknya ion magnet 7 berasid ni akan buat apa? Okey, dia akan terima elektron. Akan jadi apa? Akan jadi ion mangan. Okey, ion mangan dan juga air. Okey, so bila you jumpa yang berasid mesti ada hasil yang kedua dia air. Okey. So now kita perlu seimbangkan persamaan ini. So kita dah tahu dah yang ion magnet 7 ni dia dah terima elektron. Okay. So, kita nak seimbangkan persamaan ini. Apa nak buat? First, seimbangkan dulu oksigen ni. So, oksigen kat sini ada 4. So, ini nak jadikan 4. So, kita letak 4 kat sini. Menjadikan hidrogen kat sini berapa? 8. So, kita letak 8 kat sini. Okay, sekarang ni nak tengok untuk bilangan elektron yang perlu diletakkan. Ini negatif 1. Ni 8 darab positif, dapat positif 8. Okey, total kat sini berapa ni? Positif 7. Kat sini ada positif 2. Air tak ada cas, so dia kosong. So, total kat sebelah kanan ni adalah positif 2. So, macam mana dari positif 7 nak pergi jadi positif 2? Kita perlu letak berapa elektron kat sini? Ingat, elektron membawa cas negatif. So, kita perlu letak berapa elektron? Kita perlu letak 5 elektron. It's as if positif 7 tambah 5 darab negatif 1. Dapat tak positif 2? Dapat kan? So, sama tak? So, that's how you tulis setengah persamaan ini sebenarnya. So, macam saya sebenarnya tak ingat pun setengah persamaan magnet 7 ni. Tapi saya tahu magnet 7 MnO4 negatif. Bila berasid, saya kena letak H+. Lepas tu tadi kita dah tahu iodida itu iodida itu derma elektron, maka ion magnet 7 mesti terima elektron. Dia nak jadi apa? Dia akan jadi ion mangan dan juga air. Lepas tu saya seimbangkan setengah persamaan ini. So saya akan buang all this supaya you nampak setengah persamaan tu. Dan dia dah seimbang. You boleh tengok buku teks pada muka surat 9. So kalau tengok kat sini dekat dekat makmal saya ni, saya akan ada buku teks next to me lah. Okay, dalam video awak tak nampak lah. Okay, so ini adalah dipanggil setengah persamaan penurunan. Kenapa penurunan? Sebab ion magnet 7 berasid tadi telah terima elektron. So bermaksud ion magnet 7 berasid itu dipanggil ejen pengoksidaan. Ion iodida tadi dipanggil ejen penurunan. Okey, dari segi warna. Dari segi warna nampak tak dia ni warna apa? Warna purple kan? Ungu. Kalau tak ingat, tulis je purple. Ungu. Larutan ungu bertukar menjadi tidak berwarna. Okey, seperti yang saya sebut dekat dalam video, sebenarnya nak nampak perubahan warna untuk ion magnet 7 daripada warna ungu tukar jadi tidak berwarna tu, it will take a while. It takes more than a day. Sebenarnya saya buat eksperimen tu untuk tengok perubahan warna. Kita tahu berlaku pemindahan elektron itu daripada pesongan jarum galvanometer, which saya akan mention sekejap lagi. Okay. Tapi nak tengok dari segi perubahan warna tu untuk ion magnet 7 berasid ni, it takes quite a while lah, a day. Okay. So tadi saya ada sebut elektron itu akan bergerak daripada elektrod X yang tercelup dalam ejen penurunan. Ni saya akan tulis ejen penurunan ni, iaitu bahan yang mengalami pengoksidaan. Okey, elektrod X ini dipanggil terminal negatif. Mana nak tahu dia terminal negatif ke positif? Okey, senang macam ni. Di mana berlaku pengoksidaan, that elektrod dipanggil terminal negatif. Saya ulang. Kat mana berlaku pengoksidaan? Okey, elektrod tu tercelup dalam tu kan? Itu adalah terminal negatif. Atau mungkin ada setengah orang akan panggil dia sebagai anode. Saya kurang suka anode ni sebabnya tak ada bateri. Biasanya anode is related to something yang ada bateri. So since kita tak ada bateri, saya tak nak sebut perkataan anode. Tetapi takut nanti ada soalan yang menggunakan istilah anode. So dalam kes ini, terminal negatif ini juga dipanggil sebagai anode. Okey, so bermaksud elektrod Y ini adalah apa?
terminal positif. Ingat ya, yang terminal negatif atau positif adalah elektrod itu, bukan larutan tu. Larutan adalah sama ada dia ejen penurunan ataupun ejen pengoksidaan. Tu jangan confuse. Kita ada banyak istilah yes. Betul lah tu. Okay. So then dari segi apa lagi kita boleh nampak? Dari segi pemerhatian satu lagi, kita akan nampak pesongan jarum galvanometer. Kalau you tengok jarum galvanometer, saya rasa you terror fizik kan. Semua jarum galvanometer dia akan straight tegak di tengah. Okey. Bila berlaku pemindahan elektron dari kiri ni kan, kalium iodida yang derma elektron, jarum galvanometer itu akan terpesong ke kanan. Dia akan tiung ke kanan. Jarum galvanometer terpesong ke kanan. So bermaksud elektron itu bergerak dari kiri ke kanan. Itulah dari elektrod X ke elektrod Y. Kenapa dari elektrod X ke elektrod Y? Sebabnya elektrod X tercelup dalam ejen penurunan yang mendermakan elektron. Dan elektrod Y tercelup dalam ejen pengoksidaan. Dia yang nak terima kalium manganat 7 berasid yang akan terima elektron itu. Okey. So dari segi persamaan ion, macam mana nak tulis persamaan ion? Kita kali ke sini. Okey. Ini saya anggap sebagai persamaan yang pertama. Ini saya anggap sebagai persamaan yang kedua. Benda pertama yang you mesti make sure untuk buat persamaan ion adalah elektron sama bilangannya. Elektron sama bilangannya. Sekarang cuba tengok elektron kita sama ke bilangan dia? Ini 2, ini 5. Tak sama kan? Jadi kita kena bagi bilangan elektron tu sama dulu. So saya nak jadikan dia you all belajar dalam math, saya rasa gandaan sepunya terkecil kot, GSTK. Okay, so kita akan kali 5 benda ni kan untuk jadikan 10. So persamaan saya yang ini akan jadi akan jadi 10I negatif arrow 5I2 tambah 10 elektron. Ini saya akan jadikan persamaan ketiga. Okay, so yang the other one, okay, yang ini, yang persamaan kedua ni tadi, saya kena kali dengan 2, betul tak? Nak jadikan bilangan elektron 10. So 2MnO4 negatif tambah, tu dia. Ini kena kali dengan 2, jadi 16H+. Tambah 10 elektron. Arrow, yang ini kena berhati-hati ya, takut kita tercicir. 2Mn2 plus tambah 4 darab 2 is 8H2O. Okey, ini akan jadi persamaan yang keempat. Okey, tadi kita buat dah step yang pertama, iaitu pastikan bilangan elektron adalah sama. Second step yang paling mudah iaitu letak arrow. Letak aja arrow. Itu je second step dia. Okey. Third step, apa-apa yang sebelum arrow kita tulis sebelum arrow. Siapa yang sebelum arrow ni? Nampak tak arrow ada kat sini, arrow ada kat sini kan? Okay. So ini sebelum arrow, ini sebelum arrow, ini sebelum arrow, ini pun sebelum arrow. So kita tulis sebelum arrow. Tapi sempit lah sikit tempat yang saya nak tulis ni. Oh, memang tak muat. Okay. Plus 16H plus 10 elektron. Okay, saya kena tulis kecil sikit. Okay, selepas itu, apa yang selepas arrow? Kita tulis selepas arrow. Ini selepas arrow, selepas arrow, selepas arrow, selepas arrow. 5I2 plus 10 elektron plus, alamak, 2Mn2 plus saya kena letak bawah lah 8H2O. Okey. So apa yang ada sebelah kiri, dia juga ada di sebelah kanan, kita boleh cancel off. Kalau perasan hanya elektron ni sahaja. Okey. So kita boleh tulis sekarang kita punya setengah persamaan. Kita boleh tulis
persamaan ion 10 I negatif tambah 2 MnO4 negatif tambah 16H plus arrow 5 I2 tambah 2 Mn 2 positif tambah 8 H2O. Yang warna dark blue ini dipanggil persamaan ion. Mari kita cek betul ke dalam buku teks. Buku teks dah tulis dengan sangat clear persamaannya. Mana dia? Ni. Sama macam saya punya. Okay, 10I minus 2 MnO4 negatif 16H plus 5I2 2 Mn2 plus 8H2O. Okay. Sama kan? Okay. So exactly macam itulah. Okay, itu persamaan ion. Now kita nak jawab soalan lain. Ada lagi dalam buku teks tu, dalam perbincangan itu yang saya dah sebut tadi. Okay, ini soalan perbincangan. Tulis tengah persamaan saya dah tulis. Jenis tindak balas yang berlaku di elektrod X pengoksidaan, di elektrod Y penurunan. Tulis persamaan ion tu pun kita dah buat. Kena pasti bahan yang dioksidakan. So bahan yang dioksidakan adalah larutan kalium iodida. Spesifiknya adalah ion iodida. Bahan yang diturunkan larutan kalium manganat 7 berasid. Mesti ada perkataan berasid. Okay. Dan spesifiknya adalah ion manganat 7 berasid. Okay. Ejen pengoksidaan ion manganat 7 berasid. Ejen penurunan adalah ion iodida. So dari segi nak terangkan jawapan tu, you boleh tengok dari segi pemindahan elektron. So kena sebutlah tadi macam yang saya explain tadi, ion iodida derma elektron menjadi molekul iodin. So bila dia derma elektron, sebab itu dia dikatakan mengalami pengoksidaan. Ion manganat 7 berasid pula terima elektron menjadi ion mangan. So bila terima elektron dia dikatakan mengalami penurunan. Okey, arah pengaliran elektron tu dari elektrod X ke elektrod Y. Okey, terminal positif Y, terminal negatif X. Apa fungsi asid sulfurik? Fungsi asid sulfurik. Asid sulfurik ni bertujuan untuk alamak, besar sangat tulisan ni. Okey, membenarkan ion-ion mengalir melaluinya dan melengkapkan litar. Okey, sama fungsi macam salt bridge, titian garam, ataupun porous pot. Porous pot apa dalam bahasa Melayu saya dah tak ingat sekarang ni. Okey, selain menggunakan tiub U, lukis satu susunan radas berlabel yang dapat digunakan untuk eksperimen mengkaji pemindahan elektron pada satu jarak antara larutan ferrum 2 sulfat dan juga air klorin. Maksudnya sekarang ni dia tak nak guna tiub U ni, dia tak nak. So dia nak suruh guna cara lain. Tapi masih lagi pemindahan elektron pada satu jarak. Dan sekarang guna larutan ferrum 2 sulfat dan juga klorin. Okey. So kalau kita tengok kat sini, saya nak sebut kita guna bika yang berbeza. Okey. Lepas tu kita letaklah elektrod karbon. Kena tulislah elektrod karbon. Kalau tak tulis elektrod karbon orang tak tahu kan. Ini pun elektrod karbon. Okey. So yang satu ni dicelup dalam larutan ferrum 2 sulfat. Okey. Disebabkan ferrum 2 sulfat ni warna hijau, saya nak guna warna hijau lah. Larutan ferrum 2 sulfat. Ini larutan ferrum 2 sulfat. Okey. Yang ini air klorin. Air klorin is light yellow. Tapi kalau saya guna yellow awak tak nampak. So saya guna warna ni lah. Ini air klorin. Okey. Lepas tu kita akan guna kertas turas. Macam mana saya nak lukis? Kita akan guna kertas turas yang dicelup dalam asid sulfurik. Ini kita akan tulis ini.
asid sulfuric cair sebagai titian garam. Ini you akan jumpa dalam topik elektrolisis kemudian dalam chapter ini. Okey, so kita sambung kepada apa benda nak tulis kat sini. Kita tulis G lah, galvanometer. InsyaAllah macam ni lah dia punya prosedur. Cuma bila nak lukis tu, ini semua padam lah ni. Allahu Akbar. You faham lah, janganlah ada benda ni. Tak boleh lah, nanti dia macam memutuskan you punya rajah tu jadi tak berfungsi. Okey, so saya buat senonoh sikit. Macam tu. Okey. Saya harap saya telah menjawab semua soalan. Saya rasa video ni sangat panjang, tapi saya haraplah you boleh faham daripada apa yang saya conteng ni. Okay, all the best. Thank you.